Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan seorang tetamu yang istimewa yang datang jauh daripada Pekan Pahang, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Farid Muhammad Din. Selamat datang Ustaz ke rancangan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang bagaimana kita nak mempromosikan lagi kecemerlangan dalam bidang bahasa Arab ini. Dan Ustaz Ahmad Farid ni adalah salah seorang pakar dalam bidang pendidikan bahasa Arab, terutamanya di negeri Pahang. Beliau juga adalah seorang adalah pengarah pusat bahasa Arab di UCYP, University College Yayasan Pahang. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sikit sebanyak mengenai latar belakang Ustaz dulu sebelum kita mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya Datuk Dr. Ramzi kerana memberikan peluang ini. Alhamdulillah saya bermula dalam bidang bahasa Arab ni semasa saya di Kuza. Di Kuza saya ambil diploma dalam jurusan Bahasa dan Kesusastraan Arab. Dan selepas tamat diploma, saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam tahun 90-an dalam bidang pengajian Islam dan Bahasa Arab. Pada tahun 1998, setelah tamat pengajian di Mesir, di Al-Azhar Mesir, saya balik dan juga bertugaslah sebagai pensyarah di College IKIP. Ketika itu nama College IKIP. Sekarang ni dah naik taraf kepada College University Yayasan Pahang. Kemudian lebih kurang dalam tahun 2006 tu saya melanjutkan pelajaran dalam bidang masters di Universiti Melaya dalam bidang masters in modern language, di pengkhususan bahasa Arab lah, kepada linguistik bahasa Arab. Dan sekarang ni alhamdulillah saya sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD dalam bidang pembelajaran bahasa dan penilaian. Saya sekarang ni sedang menyiapkan tesis yang bertajuk pembinaan modul kemahiran bertutur bahasa Arab untuk pelajar tingkatan 1. Dan modul tu saya fokuskan kepada kemahiran sebutan nabar dan tanrim ataupun tekanan suara dan juga intonasi dalam bahasa Arab. Itulah sebut sikit. Okey Ustaz, bila kita bercakap mengenai pendidikan bahasa, terutamanya bahasa Arab, seperti mana yang kita tahu di negara kita ni, di Malaysia ini, di mana bahasa Arab itu bukanlah bahasa penuturan kita. Apa yang Ustaz lihat di antara halangan-halangan, isu-isu yang kita hadapi apabila kita mengajar anak-anak kita ni bahasa Arab? Okey, sebelum kita melihat isu itu dengan lebih panjang, kita pergi kepada asas dulu, iaitu bahasa Arab di Malaysia ni dalam sistem pendidikan kita, dia merupakan bahasa asing dan dia bukan bahasa yang kedua. Bila bahasa asing itu seolah-olah macam perkataan bahasa asing itu macam agak terpencil sedikit. Tetapi walau bagaimanapun disebabkan bahasa Arab ni mempunyai hubungan yang kuat di antara orang Islam di negara kita ni. Jadi bahasa itu tidak dikesampingkan. Maknanya masih lagi ada mereka yang ingin mempelajari bahasa Arab walaupun kedudukan bahasa Arab itu sebagai bahasa asing. Itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang kita mesti faham bahawasanya arah ataupun tujuan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia ni ialah untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, sunnah dan sebagainya, bukan kepada fokus kepada boleh bertutur. Sebab itu kita lihat terdapat perbezaan yang besar di antara pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab dalam konteks contohnya macam pelajar-pelajar di Korea, di China dan juga di negara-negara barat yang mempelajari bahasa Arab. Mereka ni boleh bertutur bahasa Arab setelah tamat. Tetapi kita di Malaysia ni, isu yang besar yang banyak dalam kajian-kajian kalau kita lihat sebelum ini mengatakan bahawasanya pelajar-pelajar kita ni belajar di sekolah 5 tahun, campur setahun lagi, ambil STAM dan sebagainya, tetapi masih lagi tidak boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Kenapa tu Ustaz? Okey, isunya ada banyak. Isunya banyak dan juga isunya besar. Yang pertamanya saya melihat bahawasanya, macam saya sebut tadi tu, apabila tujuan objektif pembelajaran bahasa itu bukan bertujuan untuk melahirkan pelajar yang boleh bertutur, okey, dan juga kaedah yang digunakan untuk mengajar bahasa Arab itu bukan menggunakan kaedah yang sepatutnya,
kan apa yang kaedah yang digunakan ialah kaedah dipanggil nahwu tarjamah. Nahwu tarjamah itu ialah satu kaedah yang telah disepakati ataupun dalam kajian-kajian terlalu menyebut tidak mampu untuk melahirkan pelajar itu mampu bertutur. Okey. Isu yang besar ataupun halangan yang besarnya ialah kalau dalam konteks di sekolah kementerian contohnya ada subjek bahasa Arab. Subjek bahasa Arab itu dia merupakan subjek yang ada pereksanya dan juga walaupun dalam DSKP bahasa Arab itu menyebut pelajar perlu menguasai 4 kemahiran berbahasa, mendengar, bertutur, menulis dan juga membaca, tetapi pelajar tidak dapat menguasai kemahiran itu. Sebab apa? Sebab masa yang diperuntukkan dalam kelas itu sangatlah sedikit. Jadi itu dalam konteks sekolah menengah. Tetapi kalau di Pahang contohnya, saya bawa kepada Pahang ni kita sekolah agama kita ataupun sekolah menengah agama kita di bawah Kerajaan Negeri Pahang tu kita menggunakan dua sistem pembelajaran. Pertamanya kita gunakan kurikulum kementerian, satu lagi kurikulum bu'uth. Kurikulum bu'uth tu yang kita ambil daripada Universiti Al-Azhar, sekolah menengah Universiti Al-Azhar, and then kita implementkan di sekolah menengah agama Pahang. Sepatutnya ada satu kajian tahun 2020, satu tesis oleh Dr. Amir menyebut bahawasanya sepatutnya prestasi pelajar-pelajar Pahang ni yang menggunakan sistem bu'us yang memang terbukti hebat sistem itu di Universiti Al-Azhar sepatutnya boleh melahirkan pelajar-pelajar yang mampu bertutur, mampu membaca dan juga menguasai bahasa Arab dengan baik. Tetapi yang berlakunya adalah sebaliknya. Sebabnya ialah banyak. Saya melihat sebabnya yang pertamanya ialah dari segi guru itu sendirilah. Bagaimana kaedah yang digunakan, guru-guru yang mungkin kurang diberi pendedahan mengenai kaedah ataupun strategi-strategi pengajaran dan sebagainya. Kemudian kalau kita nak sebut tentang masalah persekitaran, itu masalah persekitaran ataupun biar Arabiah di sekolah yang tidak ada itu bagi saya masalah-masalah yang kecil lah. Cuma isu yang paling besar sekali ialah bagaimana kita boleh melahirkan guru yang mampu memahami kaedah terkini dalam pengajaran bahasa Arab untuk diimplementkan dalam kelas. Sebab hari ini kita tak bercakap lagi tentang kaedah pengajaran yang saya sebut tadi itu, iaitu nahwu tarjamah. Tetapi dunia moden sekarang ni menyebut tentang kaedah pembelajaran ta'allum an-nasht ataupun active learning. Ataupun menggunakan pendekatan tawasuli, komunikatif dalam pelajaran. Jadi cabarannya ialah bagaimana guru itu dipersiapkan dengan segala jenis kaedah pengajaran yang terkini itu. Okey Ustaz, bagi Ustaz lah kenapa kita perlu belajar bahasa Arab ni? Kenapa seorang pelajar tu perlu memilih bahasa Arab sebagai bidang pengajarnya? Kenapa? Okey, dalam bila kita tengok mengapa itu, dia akan kembali semula kepada tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam konteks di negara Malaysia. Sebab di Malaysia ni ataupun di belah-belah Asia ni yang ditekankan ialah kita belajar bahasa Arab supaya kita boleh faham Al-Quran. Kalau kita boleh faham hadis dan sebagainya lah. So itu ialah antara bendanya. Tetapi bagi saya, macam saya lebih kepada pendidikan bahasa Arab yang ingin melahirkan pelajar yang bukan saja faham Al-Quran tetapi boleh bertutur. Jadi perlu ada apa yang disebut sebagai insijam, apa dia panggil betul? Macam itulah. Integrasi. Okey, mengintegrasikan dua objektif tu ke dalam satu objektif. Jadi berbalik pada soalan tadi, mengapa kita perlu belajar bahasa Arab? Yang pertamanya ialah sebagai orang Islam untuk kita faham, dia akan balik ke situ juga, untuk kita faham kaedah ataupun sumber-sumber dalam agama itu, maka kita perlu memahami bahasa Arab lah, sebab kebanyakan sumber-sumber itu datangnya daripada kitab-kitab Arab. Jadi kita perlu faham. Dan selain pada faham juga, kita perlu berinteraksi dengan penutur jati, ataupun bukan saja dengan penutur jati, tapi berinteraksi dengan orang lain, contohnya di negara barat dan sebagainya, yang mungkin mereka selesa ataupun lebih suka untuk menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan saja untuk kita faham sumber dalam bahasa Arab itu, tetapi untuk berinteraksi, menyebar luaskan lagi agama itu yang kita ambil sumber daripada bahasa Arab kepada orang lain yang selesa untuk mendengar sumber itu dituturkan ataupun dijelaskan dalam bahasa Arab. Dan seperti mana yang kita tahu Ustaz, bahasa Arab ni dituturkan lebih daripada 0.5 bilion manusia. 400 juta orang yang bertutur dalam bahasa Arab di dunia ni, terutama di Middle East, Timur Tengah. Dan salah satu fungsi bahasa Arab sekarang ni apabila ramai penutur dan sebagainya,
adalah sebagai fungsi ekonomi. Ya, betul. Apabila kita nak berdagang, berniaga, membuat pelaburan dan sebagainya ataupun menarik pelaburan mereka ke sini. So kemahiran bahasa ni agak penting, Ustaz. Adakah Ustaz setuju? Maknanya untuk bukan setakat untuk kita faham agama kita, tapi in terms of nak buat bisnes, kan? Saya sangat setujulah sebab bahasa ni dia merupakan suatu perantara kepada sama ada perniagaan ataupun selain pada interaksi lah di antara manusia seluruh dunia. Dalam konteks bahasa Arab ni pentingnya ialah bahasa Arab ni kita perlu kuasai dia, bukan saja kita perlu menguasai bahasa itu, tetapi kita perlu menguasai budaya bahasa itu. Sebab kalau kita nak berinteraksi dengan orang Arab, contohnya dalam tujuan perniagaan, kita nak buat bisnes dengan orang Dubai, Saudi dan sebagainya, yang mereka itu tak pandai berbahasa Inggeris, kita boleh menggunakan bahasa Arab. Dalam masa yang sama kita bertutur kepada mereka itu, kita juga memahami budaya bahasa itu. Sebab orang Arab ni antara yang mungkin berbeza pada orang lain lah, apabila kita boleh menuturkan bahasa mereka itu bersamping dengan budaya bahasa itu, hubungan di antara kita dengan mereka itu akan jadi lebih rapat. Jadi bukan belajar bahasa semata-mata, tetapi memahami, menguasai dan juga menghayati budaya bahasa itu ialah satu benda yang sangat penting. Sebab itu kita di Pusat Bahasa Arab UCYP ni, dalam siri kursus intensif bahasa Arab yang kita buat kepada pelajar nak pergi ke luar negara ni, apa yang kita tekankan ialah pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan menghayati budaya Arab. Dan kita dapati feedback daripada pelajar-pelajar, contohnya pelajar MARA yang pergi ke Mesir dan sebagainya, pelajar dentis, pelajar medical yang pergi ke Mesir, di mana sebelum itu dalam kursus intensif bahasa Arab kita ajar mereka tentang budaya bahasa orang Mesir. Bukan saja budaya bahasa, tetapi juga gerak tangan, isyarat tangan, memek muka, pergerakan-pergerakan kasar yang dibuat oleh orang Mesir, orang Mesir itu. Dan bila sampai ke sana, feedback yang kita dapat ialah kita dah jumpa Ustaz. Betul lah Ustaz cakap macam ni. Betul lah macam ni. Jadi bagi diorang tu, diorang tidak asing. Sebab apa tidak asing? Sebab diorang sudah masuk dalam sistem budaya, telah masuk dalam sistem bahasa itu sendiri. Jadi diorang boleh berinteraksi dengan penutur jati di negara situ dengan lebih mudah. Dan juga yang penting ialah hormat daripada orang tempatan kepada mereka yang boleh menguasai bahasa dan juga budaya itu. Okey. So Ustaz, soalan terakhir. Ya. Apa peranan sebenarnya, peranan sebenar Pusat Bahasa Arab UCYP ni, dan bila ditubuhkan? Sudah berapa lama Pusat Bahasa Arab ni ditubuhkan, dan bagaimana Pusat Bahasa Arab ni boleh berperanan untuk menyebarluaskan kemahiran berbahasa Arab ni, especially di negeri Pahang? Okey. Dalam konteks Pusat Bahasa Arab di negeri Pahang ni, dia mula pada tahun 90-an lagi lah. Dia bermula dengan Pusat Bahasa Arab di Pusat Bahasa Arab IKIP. Masa tu Ikhtisas Kemajuan Ikhtisas Pahang, Institut Kemajuan Ikhtisas Pahang. Jadi situ dah bermula sekitar tahun 92-93 macam tu. Saya merupakan second batch pelajar daripada Pusat Bahasa Arab itu. Kemudian Pusat Bahasa Arab itu berkembang sejajar dengan perkembangan zaman lah. Dan sehinggalah daripada saya student, sehinggalah saya memegang sebagai pengarah kepada Pusat Bahasa Arab itu. Macam saya sebut, pendekatan kita pendekatan yang agak berlainan. Saya sebut agak berlainan bukan kita nak mengangkat diri, tidak, tetapi saya membuat perbandingan dengan pusat-pusat bahasa Arab yang saya tahu yang berada di Malaysia ni, dan juga dengan dengan feedback yang diberikan oleh pakar-pakar bahasa Arab di luar negara. Contohnya macam bila saya pergi ke Jordan baru ni, kita bertemu dengan Profesor Dr. Khalid Abu Amsyah, satu nama yang besar lah dalam bidang pendidikan bahasa Arab ni. Bila kita tunjukkan gambar-gambar, kita beritahu kepada mereka tentang pendekatan yang kita gunakan, maka diorang lihat macam ada faktor wow gitu. Jadi sebab itu kita kata berbeza. Apa berbezanya ialah macam sebut tadi tu, iaitu pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan penghayatan budaya Arab. Okey. Fungsi Pusat Bahasa Arab ataupun Al-Bait Al-Arabi UCYP ni sangat luas. Dalam konteks di Pahang, kita sekarang ni kita sedang menggerakkan satu gerakan massa untuk kita membina satu, kita panggil macam master plan untuk perkembangan bahasa Arab 5 tahun ke hadapan ini. Sebab kita lihat kedudukan ataupun pencapaian pelajar-pelajar ni dalam bahasa Arab. Pencapaian bahasa Arab bukan maksudnya pencapaian dalam SPM, tidak, tetapi dari segi kemahiran berbahasa. Kemahiran 4 tu dalam kalangan pelajar-pelajar di negeri Pahang ni sangat merosot, terutama sekali selepas pada era PKP ni, sangat-sangat merosot, dan itu membimbangkan.
Dan juga apabila Universiti Al-Azhar ni memperkenalkan silibus baru ataupun adanya perjanjian baru berkenaan dengan STAM ni, maka sesuatu perlu dilakukan sekarang. Dan Pusat Besaran Isu UiP akan mengambil tanggungjawab itu untuk menggerakkan satu gerakan massa yang kita berpandukan. Macam saya berimankan kepada maqalah masyhurah daripada Pusat Besaran Guntur ataupun Universiti Guntur tu, di mana dia punya kiainya menyebut dalam konteks bahasa Arab tu, dia kata al-maddatu muhimmah wa tariqatu ahammu min al-maddati wal muallimu ahammu min at-tariqah wa ruhul muallimi ahammu min al-muallimi nafsihi. Al-maddah, maddah tu kita boleh kata kurikulum, modul, subjek dan sebagainya, penting dia kata. Walakin at-tariqah ahammu min al-maddah, tetapi teknik pengajaran, strategi pengajaran lebih penting daripada modul ataupun kurikulum yang ada tu. Wal muallimu ahammu min at-tariqah. Tetapi dia kata dalam masa yang sama juga, guru itu lebih penting daripada strategi-strategi. Wa ruhul muallimi ahammu minal muallimi nafsihi. Tetapi roh guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi bersandarkan kepada 4 aspek yang penting ni, iaitu maddah, tariqah, muallim dan juga ruhul muallim. Kita telah menyusun satu gerakan di mana kita akan menggerakkan dahulu perkara yang sangat penting, iaitu ruhul muallim. Tanpa guru yang ada roh untuk mengajar, maka dia takkan terbitlah apa-apa, tak akan berjaya menghasilkan pelajar yang bermotivasi dalam bahasa Arab. Yang pertama. Kemudian kita akan gerakkan guru-guru melalui sisi kursus dan juga teknik-teknik pengajaran dan sebagainya. Kemudian kita akan gerakkan tariqah. Tariqah tu maknanya strategi. Kita akan menggabung jalinkan pelbagai strategi, teknologi, strategi. Sebab apa yang tidak ada di sekolah kita sekarang ni ialah strategi pembelajaran bahasa tu diajar secara eksplisit. Tak ada guru yang menyebut strategi, memperkenalkan strategi untuk memudahkan pelajar memahami. Sedangkan strategi itu perlu digunakan oleh pelajar yang belajar bahasa Arab untuk dia memudahkan dia menguasai sesuatu bahasa itu, strategi. Kemudian barulah kita akan menggerakkan juga dalam masa yang sama bi'ah Arabiah dengan aktiviti-aktivitinya lah. Jadi itu ialah perancangan jangka panjang kita, dan kita ada juga perancangan jangka pendek yang akan kita buat, dan juga kita akan lancarkan dalam bentuk masa untuk kita beritahu kepada pelajar-pelajar dan juga guru di sekolah agama Pahang bahawasanya kita sedang bergerak. Ini ialah kerjasama rapatlah dengan Jabatan Agama Islam Pahang di bawah pengarahnya yang baru, iaitu sahabat saya, iaitu Datuk Haji Zulkifli Ali, yang sangat mutahamis, sangat seronok bila duduk dengan dia, bila dia bercakap pasal perkembangan bahasa Arab dan cukup memajukan bahasa Arab di Pahang. Itu saja. Okey, taib, syukran jazilan Ustaz Ahmad Farid. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang untuk kita berbincang, berdiskusi bagaimana untuk kita menaikkan lagi martabat pendidikan bahasa Arab di Malaysia ini. Dan kita nantikan insya-Allah Ustaz Farid akan banyak membuat konten-konten insya-Allah bahasa Arab selepas pada ini, dan kita di Planet Mahir mengalu-alukan segala usaha yang dilakukan oleh Ustaz Farid, oleh UCYP, oleh Kerajaan Pahang khususnya dalam memartabatkan lagi bahasa Arab di negara kita. So sampai ketemu lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.